Kita datang ke rumah Allah untuk kita beribadat kepadanya, dan sedikit masa sebelum tunggu solat isyak sama-sama kita dengar kuliah agama ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita akan teruskan lagi perjalanan kita meneliti sambil-sambil mengambil pengajaran-pengajaran yang sangat mahal daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang masih lagi belum berakhir. Ya. Baiklah. Pada malam ini kita sampai kepada peristiwa yang ketiga. Ya, peristiwa yang ketiga di dalam kehidupan Nabi Yusuf sebelum Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada dia apakah sebenarnya takwil kepada mimpi beliau itu. Ya. Kita dah dengar dah dalam pertemuan yang lepas-lepas ya, bagaimana beliau mengadu kepada ayah dia Yaqub bahawa dia telah bermimpi ya, bahawa bulan dan matahari serta 10 bintang-bintang sujud kepada dia. Apakah takwil mimpinya? Nabi Yaqub alaihissalam tak menjawab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada Nabi Yusuf apakah sebenarnya maksud mimpi dia tu. Tapi nak dapatkan maksud mimpi dia tu, dia terpaksa menjalani liku-liku kehidupan, percubaan-percubaan di dalam kehidupan dia, sehingga di hujung dia nanti baru dia faham apa maksud mimpi dia tu. Ya. Begitu jauh perjalanan dia. Tetapi berapa tahun tidak disebutkan dalam Al-Quran berapa tahun. Daripada tarikh dia mimpi yang berlaku pada zaman dia kanak-kanak sehinggalah nanti termakbulnya mimpi dia tu berapa tahun tidak disebut dalam Quran. Cuma kita boleh kata masanya begitu panjang sekali, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bukan belasan tahun, tetapi makan masa puluh tahun kita boleh jangka ya. Jadi pada malam ini kita pergi kepada episod yang ketiga dalam kehidupan Nabi Yusuf sebelum mimpi dia tu ditakwilkan. Ya. Episod yang ketiga ini episod di mana beliau dibeli oleh salah seorang menteri yang ketika itu memegang portfolio yang sangat penting dalam kerajaan Mesir. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Yusuf alaihissalam telah dikutip oleh satu rombongan perniagaan dan dia telah dijual dengan harga yang sangat murah, kerana penjual-penjual hamba itu menyangkakan bahawa budak ini tidak ada nilai. Bagi dia dapat jual cukuplah, dapat untung sikit-sikit pun tak apa. Ya, dia tak tahu bahawa budak yang dia jual itu akan datang menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dia tak tahu nilai, maka dia juallah Nabi Yusuf yang ketika itu masih lagi anak-anak dengan harga yang bisa manin bakhsin, dengan harga yang murah. Lalu bila dia jual tu, kita boleh tengok dalam surah Yusuf. Hari ini kita pergi kepada ayat yang ke-21. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Ya, ada seorang laki-laki daripada Mesir. Tengok, bertuah negeri Mesir kerana nama Mesir disebut dalam Quran. Ya, nama negeri Mesir disebut dalam Quran. Malaysia tak ada dalam Quran. Itu Mesir ada. Ya, Saudi Arabia tak ada, tapi Mekah ada disebut dalam Quran. Tapi Mesir disebut dengan jelas dalam Quran. Dikatakan bahawa lelaki yang telah membeli Nabi Yusuf alaihissalam itu ialah seorang laki-laki daripada Mesir. Maka bila dia beli Nabi Yusuf alaihissalam, dia bawa balik ke rumah, maka dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu. Ya, akrimi mathwahu, berikanlah kepadanya tempat yang baik dan layanan yang baik. Jadi walaupun dia ni beli Nabi Yusuf ni masa tu jadi hamba kepada lelaki Mesir ini, tetapi lelaki Mesir ni seorang yang berhati mulia. Walaupun ini hamba, sepatutnya letak je kat kandang kuda, tapi dia beritahu isteri dia, budak ni hamba kita, tapi tolong layan dia dengan baik, berikan dia tempat tidur yang baik, berikan dia makanan yang baik. Ini akhlak mulia daripada seorang tuan hamba kepada hambanya.
Sebab apa dia kata begitu? Sebabnya disebut dalam Quran, asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Itu sebab dia. Pelik juga kita tengok kan, macam mana dia beli hamba tapi dia suruh layan hamba ni dengan layanan yang baik, padahal orang lain tak buat macam tu. Quran kata yang membeli dia ni minta supaya isteri dia layan dengan layanan yang baik. Kenapa? Karena asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia nanti sebagai anak kita. Ada dua sebab. Jadi lelaki yang beli Nabi Yusuf ni dia ada firasat yang tajam. Ni bahaya ni. Ya, ada orang dia boleh pandang tembus. Allah Taala bagi dia satu kelebihan, dia boleh pandang, dia nampak. Ya. Dia boleh pandang tembus, dia pandang dengan firasat yang benar. Dia kata kita ambil budak ni, jaga elok-elok. Jangan layan dia seperti hamba-hamba yang lain. Layan dia dengan layanan istimewa. Sebab apa? Sebab budak ni boleh memberi manfaat kepada kita. Kita layan dia dengan baik, nanti dia akan kerja dengan baik. Itu. Ya, apa yang kita beri, itu yang kita akan dapat. Ini dia pegang prinsip itu. Kalau kita layan dia dengan baik, dia akan khidmat untuk kita dengan khidmat yang lebih baik. Tapi kalau kita layan dia dengan kasar, nanti dia khianat kita. Jadi tuan dia ni nampak. Ataupun kita layan dia dengan baik, satu hari nanti mungkin kita akan ambil dia jadi anak kita. Kalau dah jadi anak, kita kena layan dengan baik lah. Nampak tu? Jadi dia ada firasat, dia nampak bahawa Nabi Yusuf ni, budak ni di masa akan datang, budak ni akan memberi sesuatu yang bermanfaat kepada keluarga dia kalau dijaga elok-elok. Nampak ya? Ini firasat. Sebab itu tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata apa? Dia kata afrasun nasi thalathah. Dalam dunia ini ada 3 lelaki yang firasat dia sangat tajam. Ni kata Abdullah bin Mas'ud ya. Dia punya firasat sangat tajam. Yang pertama siapa? Al-Aziz hina qala limraatihi akrimi mathwahu. Yang pertama, pemimpin Mesir yang beli Nabi Yusuf, ketika dia berkata pada Nabi Yusuf, berkata pada isteri dia, jaga budak ini dengan baik, dia akan mendatangkan manfaat kepada kita di masa akan datang. Ini lelaki yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua yang mempunyai firasat yang tajam, wallati qalat li abiha an Musa alaihi salam ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang kedua, ini bukan lelaki tetapi perempuan. Yang tadi lelaki, ini perempuan pula. Perempuan yang mempunyai firasat yang tajam. Siapa dia? Anak kepada Nabi Shu'aib alaihi salam. Ingat kita pernah cerita kat sini bagaimana Nabi Musa yang ketika itu melarikan diri daripada Mesir kerana diburu oleh Firaun. Dia lari ke Madian, dan sampai di Madian dia jumpa dengan 2 orang budak perempuan yang sedang mengembala kambing, yang nak bagi kambing dia minum. Ya. Oleh kerana kesian kepada budak perempuan tu menunggu lama, Nabi Musa tolong dia. Bila Nabi Musa tolong, budak perempuan ni perhati akhlak Nabi Musa baik. Dia boleh angkat tudung perigi yang berat tu seorang-seorang diri. Kemudian dia masa budak perempuan tu ajak Nabi Musa pergi ke rumah, budak perempuan tu duduk depan, Nabi Musa belakang. Tapi Nabi Musa minta, wahai perempuan, kau duduk belakang aku, biar aku duduk depan kau, sebab dia tak nak pandang aurat perempuan tu. Jadi budak perempuan ni bila tengok akhlak Nabi Musa, balik rumah dia beritahu bapak dia, Pak, ambillah budak itu bekerja dengan bapak, sebab bapak pun dah tua, kami perempuan nak jaga kambing susah. Sebab apa? Sebab budak ni ialah budak yang qawiyul amin, dia orang yang kuat lagi amanah. Jadi budak perempuan ni dia ada firasat yang tajam, sehingga dia pesan pada Nabi Shu'aib, ambil budak ni bekerja dengan kita ya, sebab dia budak yang qawiyul amin. Memang betul pun. Selepas Nabi Musa ambil dia bekerja dengan Nabi Shu'aib, ambil Nabi Musa bekerja dengan dia, memang Nabi Musa ni bagi khidmat yang terbaik, bukan saja sebagai seorang pekerja, tapi jadi menantu terbaik kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Yang ketiga, lelaki, orang yang mempunyai firasat yang tajam, pandang tembus ni, ialah Abu Bakar As-Siddiq. Hina tafrusa fi Umar fawallahu al-khilafah. Yang ketiga ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia mencalonkan Sayyidina Umar sebagai pengganti dia sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar ketika dia dah gering, dah sakit,
Dia beritahu orang, ambillah Umar sebagai pengganti aku, dia ni sebaik-baik orang. Memang betul, bila Umar ambil jawatan sebagai khalifah, gantikan Abu Bakar, dia telah membawa kemuncak kepada keagungan empire Islam. Rom dan Parsi jatuh ke tangan orang Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi ini firasat. Orang yang memandang bukan dengan pandangan biasa, tetapi dia memandang dengan pandangan hati dia. Ini yang kita takut ni. Saya tu yang takut pergi ceramah. Kadang-kadang orang pandang kita, dia ni pandang dengan apa ni? Tu takut juga. Kan? Tentang dia pandang kita dengan firasat, sudah dia tahulah aku siapa, kan? Jadi bimbang juga. Jadi tuan-tuan tunduk-tunduklah sikit, jangan tenung sangat. Kadang-kadang tenung ni malaikat maut ke ni? Sebab kadang-kadang malaikat maut ni dia nak tarik nyawa orang, dipandang kan ada kisah-kisah nabi-nabi kan. Pandang, sudah ni malaikat maut ke ni? Jadi kita takut kepada firasat. Sebab tu ada kata Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Hendaklah kamu takut firasat orang mukmin. Dia melihat bukan dengan penglihatan mata kasar, tetapi dia melihat dengan pandangan mata hati. Ni kita takut. Jadi lelaki yang beli Nabi Yusuf ni, dia beritahu isteri dia, jaga budak ni walaupun dia hamba kita, bagi dia layanan yang baik, bagi dia tempat tidur yang baik, apa kita makan itu dia makan. Sebab apa? Budak ni nanti akan beri manfaat kepada keluarga kita. Dia nampak firasat yang baik, ya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Ni cantik ni ayat ni, ya. Wa kadzalika, ayat yang ke-21, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Rupanya segala apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, daripada dia dibuang dalam pigi, kemudian diangkat orang, dijual di pasar hamba, dan akhir sekali dibeli oleh seorang menteri di Mesir. Dan bila dibeli oleh menteri itu, dilayan pula dengan layanan baik di rumah dia. Allah kata, itu semua perancangan aku. Itu semua perancangan aku untuk apa? Untuk aku ajar Nabi Yusuf ini ilmu mentakwil mimpi. Nampak tu? Ya? Rupa-rupanya segala apa yang dibuat oleh abang-abang dia yang dengki kepada dia, campak dia dalam pigi itu, sebenarnya abang-abang dia secara tidak sedar telah berkhidmat untuk Nabi Yusuf, supaya Nabi Yusuf dapat satu nikmat di masa akan datang. Nampak tak? Kita tak tahu, kadang-kadang kita buat jahat dekat orang, rupa-rupanya kita tak sedar kejahatan kita tu sebenarnya sedang menolong dia untuk dapat kejayaan. Nampak tu? Contohlah, tuan-tuan fitnah saya. Itu. Tuan-tuan fitnah saya. Jangan percaya kat Ustaz Uda tu. Sebab apa? Ustaz Uda tu bukan baik orang dia gini. Kali nazim masjid pun termakan fitnah. Buangnya saya, tak bagi mengajar kat sini. Jadi hari Senin minggu kedua dah tak ada tempat nak mengajar. Tuan-tuan pun yang fitnah saya tu suka. Tengok berjaya kita dapat fitnah. Ustaz Uda dah tak ada kat sini dah. Tuan-tuan pun suka lah. Sebab dia kalau ceramah pukul 9 tak berhenti, elok dia pergi. Yang fitnah saya pun suka lah. Suka. Jadi tiba-tiba satu panggilan telefon. Assalamualaikum, ni Ustaz Uda ke? Ya. Ni kami daripada Istana Negeri Selangor ni. Sebab apa? Kita hari Selasa, hari Senin minggu kedua tak ada orang mengajar di Istana. Minta Ustaz Uda datang boleh? Boleh benar lah. Hari Selasa dulu saya ceramah di Seksyen 20, kena buang. Boleh lah pergi Istana. Tak pasal-pasal saya pergi Istana. Pergi Istana mengajar 2 tahun dapat Datuk Seri. Lepas Datuk Seri naik lagi macam-macam seri saya dapat. Jadi perbuatan tuan-tuan fitnah saya sebenarnya apa dia? Tuan-tuan sedang menolong saya untuk dapat Datuk Seri sebenarnya. Tapi tuan-tuan tak sedar. Tuan-tuan buat jahat dekat saya. Contoh jangan marah pula kan. Contohnya, orang yang fitnah saya itu dia tak sedar bahawa dia sedang menolong saya untuk dapat Datuk Seri. Jadi sebab tu jangan buat jahat ke orang. Sebab orang ni bila kita buat jahat dekat orang, kita nak tengok orang tu jatuh. Betul tak? Memang gitulah. Kita fitnah orang, tujuan dia kita nak orang tu jatuh. Bila dia jatuh kita senang hati. Tiba-tiba orang tu makin naik. Apa jadi pada kita? Yang tukang fitnah jadi apa? Naik darah tinggi lah.
Aku fitnah dia supaya dia jatuh, tiba-tiba makin naik lagi. Dia naik pun sebab aku yang menolongnya. Allah, naik darah tinggi. Naik darah tinggi ni musim-musim Covid ni dah kena asma, mati. Mati dalam keadaan sedang memfitnah orang, dan mati dalam keadaan sedang kecewa. Orang yang dia fitnah tu makin tinggi naiknya. Sebab itu dalam agama kita dilarang kita menfitnah orang, sebab takut mudarat tu kembali berdiri kita. Oh, jangan fitnah orang, ya. Tapi yang paling teruk kena fitnah dalam alam ni siapa dia? Yang paling teruk kena fitnah. Yang paling teruk kena fitnah Allah Ta'ala lah, kena fitnah. Teruk dia kena fitnah. Siapa fitnah dia? Orang Kristian, orang Yahudi. Allah kata, Kul huwallahu ahad, aku tak ada anak tau. Aku tak ada anak. Yahudi kata apa? Ada apa tak ada pula. Itu orang Kristian kata ada tu, Isa tu anak dia. Allah kata astagfirullah, aku tak ada anak, engkau fitnah aku ada anak. Sampai sekarang Yahudi Kristian fitnah Allah Ta'ala, tak ada anak, dia kata ada anak. Tapi Allah Ta'ala, engkau fitnah aku macam mana pun, aku bagi matahari aku kat engkau lah. Engkau fitnah aku macam mana pun, tiba masa aku bagi hujan kat engkau. Engkau fitnah aku macam mana pun, tiba masa aku bagi rezeki kat engkau. Fitnah lah banyak mana pun. Sebab apa? Sebab bila orang fitnah kita ni, kita sebenarnya kena bersyukur pada Allah. Sebab apa? Sebab kita dapat pahala yang cukup banyak. Engkau fitnah aku, silakan, aku seronok. Sebab aku nak sembahyang sunat malas, bila engkau fitnah, berlonggok pahala aku dapat. Jadi silalah fitnah saya. Gitu. Ya, sabar. Yang tokang fitnah, berhenti daripada fitnah. Takut jadi macam ni keluarga Nabi Yusuf ni. Kan, kita tak tahu orang yang kita fitnah tu tiba-tiba nanti jadi bapa mentua kita. Sudah. Ni yang terjadi pada Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia tanam dia, buang dia dalam pigi. Dia tak tahu yang satu hari nanti dia akan minta nyawa pada Nabi Yusuf. Orang yang dia campak dalam pigi, orang itulah satu hari nanti dia akan minta nyawa. Tolonglah Tuan, tolong. Kau kenal tak aku? Dia pembuka emas ni. Kau kenal tak aku? Aku orang yang kau campak dalam pigi tu. Hari ni kau minta nyawa kat aku. Oh, itu nak letak batang hidung kat mana tu? Mana nak letak batang hidung tu? Dunia ni bukan besar mana pun. Itu abang adik-beradik Nabi Yusuf, dia sangka lepas dia campak Nabi Yusuf dalam pigi, benda selesai. Dia tak tahu bahawa perancangan Allah macam mana. Akhir sekali di ujung nanti kita akan tengok adik-beradik dia yang campak dia dalam pigi minta nyawa dekat dia. Dia tak tahu yang orang yang dia minta nyawa tu adalah orang yang dia buang dalam pigi dulu. Sebab itu kehidupan kita atas dunia ni, buat baik kat orang. Nabi kata, Nabi ajar dua perkara. Buat baik dekat orang. Kalau kau tak boleh buat baik kat orang, kau buat baik pada diri kau sendiri sudahlah. Jangan usah kacau orang. Itu. Duduk sendiri-sendiri, jangan kacau orang. Sebab nanti akibat dia kita tak tahu macam mana. Itu baru akibat di dunia tu, belum sampai di akhirat. Itu, ya. Saya sekarang ni tengah buat sekolah tuan-tuan dekat Melaka. Nak meniti air mata lah, nak bangunkan Mahat Tafiz ni bukan senang tuan. Saya tengah buat sekolah di Melaka. Jadi tanah bukan besar mana pun, itu tanah mak saya. Itu. Cuma di sebelah tu, ialah bila tanah pusaka ni mak saya ambil sikit, adik dia ambil sikit, adik dia dah meninggal dunia, dapatlah pada anak dia. Bila nak buat sekolah Tafiz, saya pun telefon, Ji, macam mana Ji, nenek kita pun dah tak ada Ji, kita nak tolong nenek kita buat sekolah Tafiz, kita wakafkan tanah ni, besok nenek kita dapat pahala, letih dia tanam padi, beli tanah dia dapat pahala. Macam mana Ji? Boleh Ustaz, boleh Ustaz, boleh Ustaz buat, nanti kita wakaf. Alhamdulillah lah, saya pun tu yang keluar iklan tu. Betul, keluar iklan, lepas-lepas tahu-tahu kena fitnah. Ustaz Uda tu sanggup ambil harta anak yatim tu semata-mata nak buat sekolah tahfiz. Saya dengar tu tepuk tangan saya, alhamdulillah. Bagus kau fitnah aku. Sebab apa? Kita tak ada ambil harta anak yatim, kita tanya dengan pemilik dia dah bersetuju. Surat pun ada. Itu, tanda tangan peguam semua ada. Tiba-tiba dia fitnah, sanggup ambil harta anak yatim tu untuk buat sekolah anak sekolah tahfiz. Saya kata terima kasih kerana kau membanyakkan pahala aku, dan Allah sedang tunggu kau nak benamkan api ni aku. Jadi sabar je lah. Saya pun kena. Memang orang buat baik ni, bila dia buat baik dia kena fitnah, itu tanda dia betul lah tu. Sebab para nabi pun macam tu.
Allah Ta'ala pun macam tu kena fitnah teruk. Biasalah. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata apa? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Demikian itulah kata Allah, ya, kami memberikan kedudukan yang baik pada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Nampak? Abang-abang dia baling dia dalam pigi supaya dia mati, supaya dia hidup menderita. Tiba-tiba Allah Ta'ala letak dia di istana. Ke istana dia pergi. Daripada kehidupan budak biasa dah jadi kehidupan istana. Walaupun status dia hamba, tetapi penghuni istana melayan dia dengan layanan yang baik. Nampak tu? Baik. Kemudian Allah kata apa? Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Dan Allah Ta'ala berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Tengok, Allah Ta'ala kata, engkau merancang untuk menjahanamkan dia, aku merancang untuk bahagiakan Yusuf. Sesungguhnya apa yang aku rancang akan berjaya, apa yang kau rancang akan jahanam. Allah kata, aku Allah yang maha berkuasa. Nampak tu ya? Jadi Nabi Yusuf ni rupanya segala rintangan hidup yang dia lalui, rupanya Allah Ta'ala sedang mengatur untuk dia kehidupan yang lebih bermakna dia masa akan datang. Nampak ya? Baik. Kita baca lagi. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf pun duduk di rumah menteri tersebut. Buat kerja lah, buat kerja. Sambil buat kerja, sambil disayangi oleh menteri itu. Dan bukan saja menteri itu sayang dia, isteri dia pun, isteri kepada menteri itu sayang juga kepada Nabi Yusuf. Dua-dua sayang Nabi Yusuf. Tapi nanti kita tengok, Nabi Yusuf disayangi oleh sepasang suami isteri ini. Si suami menyayangi Nabi Yusuf ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tapi si isteri sayang ke Nabi Yusuf, ada udang di sebalik mi. Nanti kita tengok nanti apa udangnya, apa mi-nya. Ya, kita tengok. Jadi Allah Ta'ala kata, bila Nabi Yusuf duduk di rumah menteri tersebut, berkhidmat sampai dia jadi dewasa. Mana masa dia dibawa ke istana tu dia budak lagi. Punya lamanya dia berkhidmat di rumah itu sehingga dia jadi dewasa. Jadi bujang. Jadi orang bujang lah, dewasa. Ketika dia dah dewasa, Allah kata apa? Aku berikan dia kepada Yusuf akan ilmu. Ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Cuba tengok Allah kata apa? Hukman wa ilma. Aku berikan kepada dia ilmu dan hikmah. Ni yang susah ni. Ada orang Allah Ta'ala berikan ilmu, hikmah tak ada. Ilmu dia orang kata melaut lah. Itu. Tapi bila bersyarah tu, orang pun takut duduk dengar. Itu. Perempuan ni nak jadi apa ni? Itu. Ketika bersyarah tak ada hikmah. Tak ada hikmah. Ilmu ada, tapi tidak ada hikmah. Tuan-tuan ni nak jadi apa ni? Kan? Jadi dia marah. Saya dulu selalu masuk penjara, tuan-tuan, ceramah. Ya. Mengadu, banduan-banduan ni mengadu. Dia kata apa? Ramai ustaz-ustaz masuk penjara bila ceramah. Tuan-tuan nak jadi apa semua ni? Nak jadi sampah masyarakat. Dia bercakap kepada banduan-banduan dalam penjara, tuan-tuan, sampah masyarakat. Marah tak orang? Marah. Ilmu ada, tapi hikmah tak ada. Yang kita perlukan ialah ilmu dan hikmah. Cuba tengok macam cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husin. Orang berilmu. Satu hari ada satu orang tua datang masjid. Dia tak biasa datang masjid, tapi nampak datang. Bila datang ambil wuduk salah. Orang tua ambil wuduk salah. Kena tegur. Tapi nak tegur ni kena hikmah, sebab ni orang tua. Pertama dia baru datang masjid. Baru datang masjid kita tegur orang, merajuk dengan langsung tak datang. Itu. Yang kedua, nak tegur pun dia ni orang tua. Kita bukan boleh sebarang tegur orang tua, dia salah pun kita kena hormat dia. Apa kata Hasan dan Husin? Dek, pakcik ni salah wuduk ni, tapi kita tegur elok-elok. Macam mana? Abang ambil wuduk salah, adik tegur abang. Pakcik tu dengar lah nanti. Itu.
Husin pun buat salah ambil wuduk. Bang, abang salah lah ambil wuduk bang, bukan macam itu bang. Caranya begini. Datuk tadi dengar je. Ni macam perli aku ni, tapi budak tu tak tengok aku. Lama-lama pakcik tu pun belajar cara bagaimana wuduk yang betul. Itu hikmah nama dia. Mencabut rambut daripada tepung. Tepung tak terabuk, rambut tak putus. Itu hikmah. Alangkah hebatnya tuan-tuan kalau kita diberikan ilmu dan sekali dengan hikmah. Ada. Ya. Nampak orang-orang tua kita. Kita balik cucu-cucu balik kampung saya sekala. Cucu tuan-tuan sayang dia datuk. Tapi bantal datuk tu dia buatnya bantal datuk tu dibuatnya kursi. Datuk nak tidur. Bila kau duduk atas bantal aku, kau kentut, aku cium nanti. Apa kata datuk? Jangan cu. Duduk atas bantal tu nanti bisul nanti. Dengar bisul tak berani cucu duduk. Ini hikmah datuk dia. Itu. Sebab kalau marah tu nanti tak balik dia kampung. Kan? Jangan. Nanti maknya dengar baru balik kampung dah marah cucu. Tak balik lah. Dah pecah keluarga. Punya hikmahnya datuk dia. Jangan duduk atas bantal datuk je, nanti bisul nanti. Gitu. Ya. Tapi ada satu hikmah orang tua-tua. Saya rasa itu bukan hikmah, tapi jenayah namanya. Apa dia? Saya selalu kena. Orang tua-tua kenakan saya. Saya tak maafkan sampai sekarang. Kau jangan makan pedal ayam, dia kata. Dia tak bagi kita masa kenduri kenara tu, kita pun kerja juga tu, tolong-tolong. Jangan makan pedal ayam nanti dot lah. Rupanya tak ada apa-apa pun. Rupanya orang tua tu dia nak makan seorang, tak bagi kita. Itu bukan hikmah tu, itu jenayah nama dia. Apa pula salah makan pedal ayam. Tapi kebanyakannya orang tua-tua kita memang mereka berhikmah. Jadi Nabi Yusuf ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia ilmu sekali dengan hikmah. Semakin dewasa semakin hebat ilmu dia, semakin hebat hikmah dia. Jadi bila dia ni ilmu dan hikmah dia lengkap, orang sayang tak agaknya tuan? Sayanglah. Orang yang ada hikmah ni tuan-tuan, dia pergi mana-mana orang sayang kat dia. Ini yang selalu tak ada pada kita ni. Kita ni kadang-kadang ilmu ada tapi hikmah tak ada. Kan? Kita rasa kita betul, kita pun bercakap apa saja kita nak. Kita tak pilih perkataan yang sesuai, kita tak pilih waktu yang sesuai, kita main cakap aja. Yang penting aku benar, dia kata. Benar pun hati orang dah luka ni. Hati orang dah luka ni. Jadi ini menyebabkan Nabi Yusuf ni disayangi. Menteri tadi jadi sangat sayang kat dia. Isteri dia tadi jadi semakin sayang. Jadi semakin sayang. Kebetulan Nabi Yusuf ni diberikan kecantikan. Nabi SAW dalam hadis dia beritahu apa? Kecantikan Nabi Yusuf ialah separuh daripada kecantikan manusia. Separuh daripada kecantikan manusia ada pada Nabi Yusuf. Maknanya, katakan kecantikan itu 360 darjah. Bulatan lah. Kita buat kek tu. Ya. Penduduk dunia ni daripada dulu sampai sekarang diberikan satu kat kau. Separuh daripada kek tu, kecantikan tu diberi kat kau kepada berjuta-juta manusia. Ada pun Nabi Yusuf, separuh kek tu dia punya seorang. Kata Nabi. Jadi tonton bayangkan macam mana cantiknya dia tu. Allahu Akbar. Itu ya. Jangan pula rasa tak bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Itu. Nabi Yusuf tu dia cantik, imannya kuat. Itu. Kita kalau cantik, habislah tuan-tuan. Biarlah jadi muka macam ni, hidung pendek, tak apalah. Sebab kita iman tak kuat. Kalau kita cantik tuan-tuan, habis kita. Syukurlah. Saya pun orang kata cantik tu tak ada, tapi manislah dipandang. Itu. Tapi kalau saya handsome lah, saya tak tahu apa jadi pada saya. Itu. Nabi Yusuf ni dia cantik tetapi dia pandai jaga kecantikan dia. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia cantik, dengan cantik tu dia hanyut dia. Kan, berapa banyak perempuan-perempuan cantik mati dalam keadaan tragedi. Berapa banyak lelaki-lelaki handsome mati dalam keadaan tragedi sebab handsome sangat. Jadi apa Allah Ta'ala bagi kat kita ni, kita syukur dulu. Tapi Nabi Yusuf ni dah lah handsome tuan-tuan, berhikmah pula. Allahu Akbar. Orang sayang lah. Sayang sangat orang pada dia. Ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nadzil muhsinin. Ya. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi bila dia dah dewasa, dia dah
penuh hikmah, ilmu dan handsome pula. Tengok apa jadi. Ini ujian dia. Ini ujian Nabi Yusuf ketika duduk di istana. Dulu dia diuji dengan kemiskinan. Sekarang ni dia dibawa ke istana, hidup mewah, semua ada. Nak apa, orang kata picit topi tengah menyala tu, semua ada. Tapi sekarang ni dia diuji dengan ujian yang lain pula. Apa dia? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, iaitu kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Baik. Dalam ayat yang ke-23, 23 ya. Oh ni. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Siapa perempuan tadi? Isteri kepada menteri tadi. Nampak? Jadi suami dia kata, yang ni abang bawa balik budak ni, kau sayangilah dia, layan dia elok-elok ya. Suami dia sayang kepada Nabi Yusuf, sayang kerana Allah. Tetapi si isteri menyayangi Yusuf bukan kerana Allah, tapi kenapa? Kerana nak memiliki dia. Jadi Quran kata apa? Warawadathu allati huwa fi baitiha. Maka perempuan yang duduk di rumah Nabi Yusuf telah menggoda dia. Dia goda Nabi Yusuf. Ya, sampailah, dan godaan dia terhadap Nabi Yusuf ni bukan sekali, tuan-tuan. Dalam ayat ini dia cerita, wahai Yusuf, tutup pintu tu dan marilah kepada aku, kita bermesra. Kata para ulama, perbuatan dia menggoda Nabi Yusuf suruh tutup pintu untuk bermesra tu, itu adalah kemuncak kepada kejahatan nafsu dia. Sebelum itu dia dah goda Nabi Yusuf dengan berbagai-bagai godaan. Pakai cantik-cantik, betul tak? Pakai singkat-singkat, pakai jarang-jarang. Dia cuba nak goda segala benda yang boleh menyebabkan lelaki tergoda, semua dia dah buat dah. Tapi Nabi Yusuf ni buat tak tahu. Buat tak tahu je. Nampak tak? Buat cakap lemah lembut, buatkan air kopi, buatkan kek, semualah orang kata. Itu, jangan tuan-tuan. Bolehkah kita jadi Nabi Yusuf ni? Itu, dia kenyit mata sekali, kita dah habis dah. Terlupa isteri kat rumah, betul tak? Oh, jangan. Ya. Nabi Yusuf ni, perempuan ni bukan sebarang, bukan perempuan luar, perempuan istana. Kalau perempuan istana ni, kulit dia sama tak dengan perempuan di luar? Oi, dia pakai krim bukan harga RM3.50 harga. Oh tu, dia punya krim mesti beli kat Switzerland tu. Oh, sekali dia sapu, kulit dia halus tu. Agaknya mata lentik dia sama ke mata lentik perempuan di luar? Rasa tak sama. Dia punya maskara tu bukan sini punya buatan. Tu. Oh, nampak tu. Segala kecantikan ada pada perempuan ini. Sebab dia perempuan istana. Isteri kepada menteri. Oh, mesti orang kata hebatlah tu ya. Agaknya sekali dia buat rambut tu harga RM1,000. Tu. Rambut dia besar gitu. Kulit dia halus. Ya, mesti cantik punya lah. Berhari-hari, bertahun-tahun dia goda Nabi Yusuf. Goda Nabi Yusuf. Tak makan godaan. Sehingga sampai satu peringkat dia dah tak tahan dah. Maka dia buat satu tindakan yang nekat. Apa dia? Dia ajak Nabi Yusuf masuk bilik dan tutup pintu. Ini percubaan nekat. Allah Ta'ala cerita dia punya percubaan nekat ini. Ya, mari kita tengok. Dan sungguh dan perempuan yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, hai talak, marilah mendekati kepadaku. Nampak? Jadi bila dia goda Nabi Yusuf, tutup pintu. Dan dalam tafsir kata, pintu yang dia tutup ni bukan selapis, berlapis-lapis. Bayang pintu istana bukan macam pintu rumah kita tuan, harga RM7.50. Dia mungkin kayu jati ke apa yang nak tahu, kalau dia jatuh pintu tu atas kita, meninggal kita tuan. Itu. Jadi dalam tafsir kata pintu yang tutup tu berlapis-lapis. Mana nak sampai dekat situ tu memang susah lah. Dan perempuan ini dia telah meneliti. Ketika dia buat kerja ni, suami dia tak ada. Kalau tidak takkan dia berani buat ni. Dia dah tengok dah, hari Selasa memang suami aku meeting lama. Masuk pagi, petang boleh balik. Dia dah Ricky semua dah. Waktu ni tukang kebun tak ada. Waktu ni
Semua kalau tidak takkan dia berani buat. Ini perancangan seorang wanita. Sebab tu jaga-jaga dengan perempuan. Oh, dia punya perancangan teliti tuan-tuan. Kalau tidak takkan tuan-tuan boleh tergoda. Kan? Jadi dia dah rancang semua, sebab tu dia berani suruh tutup pintu. Jadi bila dia dah tutup pintu, apa kata dia? Hai Talak, wahai Yusuf, mailah mendekati aku. Tuan-tuan bayangkan ketika itu dia pakai macam mana. Perempuan nak menggoda lelaki, agaknya ketika itu bagaimana pakaian dia, bagaimana wangian dia. Oh, ya. Jadi tengok ni. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung dengan Allah. Ya, Nabi Yusuf kata apa? Qala ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Dia kata, maaflah cik puan, saya berlindung dengan Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah daripada kejahatan perempuan ini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni kata dia, cik puan, dia telah berbuat baik kepada saya. Saya daripada jatuh dalam PGE diangkat duduk kat istana ni, bagi saya rezeki, bagi saya ilmu, bagi saya hikmah. Sebagai hamba Allah, saya kena bersyukur pada dia. Kalau saya ikut kehendak puan, di mana syukur saya pada Allah? Jadi saya takkan terima puan punya godaan. Dia tak terima lah. Itu hujah Nabi Yusuf yang menyebabkan dia kuat, tak mau mendekati perempuan itu. Jadi ada dua perkara senjata Nabi Yusuf dalam mendepani ujian itu. Pertama sekali apa? Minta lindung dengan Allah. Sebab apa dia minta lindung dengan Allah? Sebab dia tahu bahawa dia manusia. Dia manusia yang bernama lelaki. Manusia bernama lelaki mana yang boleh bertahan dengan godaan macam tu? Kita lupa serban kita tuan kalau macam ni punya godaan. Sebab itu Nabi Yusuf kata, aku berlindung dengan kau ya Allah daripada kejahatan perempuan ini. Sebab itu menjadi sunnah kepada kita. Setiap kali kita kahwin, sunnah apa Nabi ajar? Malam pertama tu bila nampak isteri kita, a'udzubillahi min hadhil mar'ah. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada kejahatan perempuan ini. Walaupun kita kahwin dengan ustazah. Sebab ustazah pun, yalah, tahulah ustazah, dia manusia juga. Tapi jangan baca kuat-kuat, nanti isteri kita mengamuk. Apa, ingat saya setan ke? Baca dalam hati, a'udzubillahi min syarri hadhil mar'ah. Ya Allah, ini isteri aku ya Allah, masa bertunang dulu semuanya manis ya Allah. Itu lembut cakapnya, baik orangnya, tapi lepas kahwin ni aku tak tahu dia rimau ke dia apa ya Allah. Oleh itu ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada kejahatan dia ya Allah, dan kau zahirkan kepada aku kebaikan dia ya Allah. Gitu. Ini sunnah. Itu. Ada buat tak gitu? Tak sempat Ustaz, terlupa. Ya. Ya. Tapi boleh buat lagi, ada peluang lagi, ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam minta lindung dengan Allah sebab dia tahu selaku manusia biasa memang dia tak boleh bertahan. Mustahil manusia biasa boleh bertahan dengan godaan ini. Sebab apa? Sebab pintu dah tutup yang ada dengan dia. Nampak tak? Dan kalau dia terima godaan perempuan tadi, dia akan selamat. Sebab apa? Sebab ini isteri menteri, dia boleh buat apa saja. Berapa banyak isteri menteri buat jenayah lepas ya. Dia kata, kalau kau dengan aku selamat, aku akan lindung. Nampak tu? Sebab itu dia kata, ya Allah, aku manusia biasa ya Allah, mustahil boleh lepas dengan godaan ini, hanya kau saja boleh lindung aku. Ketika itulah Allah lindung dia. Ya.
Nabi Yusuf berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Saya tak boleh terima godaan puan kerana Allah telah berbuat baik kepada saya. Saya mesti taat kepada perintah Allah. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim takkan berjaya. Kalau saya terima pujukan puan, saya akan jadi orang yang zalim. Orang zalim takkan berjaya dunia akhirat. Sebab tu minta maaf, saya tak mau. Nampak? Jadi dia tolak benda itu dengan iman. Ya, dia tolak dengan iman. Tapi apa komen Allah Ta'ala? Cuba tengok. Ini lepas ni ayat ni Allah Ta'ala komen. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ya. Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepadanya, yakni kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Allah kata dalam ayat ni, perempuan tu memang nak sangat pada Yusuf. Dan Nabi Yusuf kalau tidak kerana keimanan dia terhadap hari akhirat, kalau tidak kerana keimanan dia kepada balasan Allah, kurniaan Allah, dia pun akan terlibat. Tapi Nabi Yusuf tidak terlibat. Sebab apa? Sebab dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Burhan Allah ni ditafsirkan oleh para ulama bila dia melihat kepada hari akhirat, bila dia melihat kepada neraka yang dahsyat, bila dia melihat kepada nikmat yang Allah telah beri pada dia, maka termati keinginan dia. Tak ada dia layannya. Mati terus keinginan dia. Memang bila kita teringat api neraka, memang keinginan untuk buat nafsu mati. Ya. Teringat mati. Mustahil lah tuan-tuan. Mustahil. Ya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu. Pukul 3 pagi, 4 pagi masa saya dalam MAIS dulu sering dijemput untuk beri motivasi lah kepada mereka yang ditangkap khalwat ni. Pukul 3 pagi, 4 pagi. Dekat Masjid Sanwi tu. Pukul 3, pukul 4 saya pergilah. Tengok belonggok yang kena tangkap Sabtu malam Ahad. Orang tua-tua pun ada juga kena tangkap. Pakai kopiah apa dia. Jadi bila saya sampai, saya pun beritahulah, tuan-tuan ni telah menyusahkan saya. Sebab pukul 3 pagi saya dipanggil ni, saya ni time tidur saya. Oleh kerana tuan-tuan khalwat, saya pula jadi susah. Ginilah. Minggu depan kalau nak khalwat lagi, saya bagi nama-nama hotel yang jaiz tak sampai. Senang tuan-tuan tak kena tangkap, saya tak boleh datang.
Oh, dia kata ustaz ni geng kita lah. Bagi nama hotelnya ustaz. Saya pun tulis, entah ya atau tidak tulis. Tulis salin minggu depan nak khalwat pergi kat hotel ni. Jaiz tak sampai. Saya orang dalam, saya tahu lah. Dia orang salin, punya bodohnya dia salin. Lepas tu okey, minggu depan kalau nak pergi sana, jangan naik terus ke hotel. Duduk dekat lobi, tengok ada jaiz ke tidak. Tengok tak ada, clear baru naik atas. Kemudian nyalakan aircon dulu biar bilik sejuk. Barulah kita khalwat. Ini terus naik kena kejar dengan jaiz lah. Bagus ustaz ni. Bila sementara duduk kat lobi tu, awak baca risalah saya ni. InsyaAllah lagi seronok khalwat. Saya memang bagi risalah tentang azab kubur. Azab kubur. Semua azab kubur. Buka. Dia baca azab kubur 12, 13 hadis tentang azab kubur ustaz. Kalau dah baca azab kubur, mana ada datang lagi ustaz. Tak jadi khalwat lah. Memang betul. Lain kali jangan khalwat lagi adik. Nanti kau kena azab dalam kubur, nanti siapa pun tak boleh tolong. Memang mati keinginan untuk buat maksiat bila kita teringat hari akhirat. Ini yang terjadi pada Nabi Yusuf. Allah kata kalau tidak kerana dia teringat kepada balasan aku, dia pun terkena juga. Sebab perempuan tu dia punya godaan, dia memang climax punya godaan. Tetapi cara nak mematikan dia dengan ingat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja godaan perempuan, godaan dunia, godaan pangkat, godaan, ingat hari akhirat. Orang bagi kita duit bawah ni 1 juta, ambil ustaz, luluskan aja projek ni. Memang sedap dapat 1 juta, boleh beli macam-macam, boleh beli emas untuk isteri kita, isteri sayang kat kita, tapi ingat azab ke akhirat. InsyaAllah termati keinginan, kita akan serah balik duit rasuah tu. Ambil balik tuan, saya tak nak. Jadi ini tadi Nabi Yusuf. Kazalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Dan kedua-duanya berlumba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya, yakni Yusuf, dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Jadi Nabi Yusuf ni bila dia tolak keinginan perempuan tu, dia tak nak ada, dia pun larilah nak keluar. Bila dia lari, perempuan tadi tuan-tuan, oleh kerana nafsu dia sudah melonjak-lonjak, sehingga dia terlupa bahawa dia isteri orang, sehingga dia terlupa bahawa azab Allah, dia terlupa segala-galanya. Ini bila nafsu telah mengkuda orang. Bila nafsu dia kuda orang, orang tu akan jadi lebih hina daripada haiwan. Nabi Yusuf yang dah tolak terang-terang, dah lari, patut biar dia pergilah, dak, perempuan tadi kejar dia. Bila sampai dekat pintu, Nabi Yusuf nak buka, tangan perempuan tadi dah kena dekat collar dia, tarik ni. Ajak juga, jom kita buat benda ni. Ketika tarik menarik itulah, tiba-tiba suami perempuan tadi balik. Makna dia punya R&D tak tepat lah. Dia ingatkan suami dia balik petang, mungkin suami dia tertinggal laptop ke apa ke, balik. Bila balik tengok suami dibuka, tengok tangan, tengok apa hal ni. Nabi Yusuf berpeluh-peluh, isteri pun berpeluh-peluh. Kau ni apa hal ni dengan gincu tebal dengan minyak wangi ni? Tak ada bang. Tengok ini kejahatan perempuan. Tak ada bang. Mah tadi tengah bersiap-siap nak sambut abang balik. Itu mah tu yang mah pakai tak cantiknya. Tiba-tiba Yusuf masuk dalam bilik, dia cuba goda saya bang. Ni budak ni, kita dah buat baik dengan dia, dia buat jahat kat kita. Ini kejahatan perempuan ni. Bermakna sebelum benda tu berlaku, dia dah rancang dah apa jawapan kalau suami dia balik. Jaga-jaga tuan. Orang yang telah dirasuk oleh setan, dirasuk oleh nafsu, otak dia bergeliga. Otak dia bergeliga untuk cari alasan, tapi dia ingat orang bodoh agaknya. Ustaz banyak duit dalam akaun, itu Raja Amerika bagi. Nak buat macam mana? Bila ustaz kenal orang Amerika, biasa. Orang bergeliga cari alasan. Tanyalah poli-poli trafik yang tahan orang kat tengah jalan raya tu. Budak perempuan orang tak pakai tali pinggang. Mengapa tak pakai tali pinggang, dek? Baru balik hospital, cik, kami berdua ni kena kanser buah dada. Kalau letak tali pinggang, milu, sakit. Pakcik polis pun kata, pergilah. Dia tinggal lagi, dia ketahukan polis tu. Ada je alasannya. Ini orang telah dirasuk syaitan, dia akan bagi alasan. Ada je alasan, tetapi Allah itu maha mengetahui. Tengok ni, kita boleh tengok sini. Apa kata dia?
Dan keduanya berlumba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, yakni perempuan itu berkata, dia kata apa? Bang, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu? Maknanya Yusuf ni bang, dia cuba nak goda saya, padahal dia yang menggoda Yusuf. Agaknya apa balasan yang sesuai bang untuk kita kenakan Yusuf ni? Kita dah buat baik dengan dia, tiba-tiba dia goda saya bang. Nabi Yusuf terpinga-pinga kat situ. Itu apa dia boleh buat? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan seksa yang pedih. Ketika itulah Nabi Yusuf berkata, dia yang menggoda dan merayu diriku. Jadi Nabi Yusuf cuba memberikan pembelaan. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf berkata, bukan tuan, saya tak buat benda ni, isteri tuan yang menggoda saya. Lalu suami dia kata, mana yang betul ni? Engkau kata dia goda, dia kata engkau goda. Mana? Aku pun pening kepala lah. Kan? Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak sekarang ni kedayusan lelaki ni? Sepatutnya pada waktu tu dia buat apa? Kan? Sepatutnya pada waktu tu bagi yang ni satu, bagi yang ni satu. Kan? Ni apa hal kau ni duduk dalam bilik berdua ni? Kalau lelaki tu lelaki yang beriman. Ini kejap lagi kita akan baca alasan suami dia memang lelaki dayus. Tengok ya, tengok ni. Lalu suami dia kata apa? Gini dah. Aku akan panggil seorang hakim. Hakim tu akan mengadili kamu berdua. Siapa yang bersalah? Jika baju gamisnya seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, dia panggil seorang lelaki yang jadi hakim tu keluarga daripada si perempuan. Ya, supaya kalau panggil lelaki daripada keluarga aku, engkau kata dia nak tolong aku panggil saudara engkau, pak cik engkau, supaya jadi hakim tengok siapa betul siapa salah, siapa goda siapa. Jika baju gamisnya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Dia kata apa? Ginilah hakim tu kata gini, aku nak tanya, Yusuf tu baju dia koyak bahagian depan ke belakang? Kalau baju dia koyak bahagian depan, bermakna Nabi Yusuf yang serang perempuan tu. Tapi kalau baju dia koyak bahagian belakang, bermakna isteri kau yang goda dia. Jom kita tengok. Tengok baju yang Nabi Yusuf koyak di bahagian belakang. Ya. Maka ketika dia suami perempuan melihat baju gamis Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya inilah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Ini tuan-tuan tengok ya, bagaimana ulasan ahli tafsir. Jadi datang hakim, tengok baju Nabi Yusuf koyak di bahagian belakang. Maka jelaslah yang menggoda ialah isteri dia, bukan Nabi Yusuf. Bermakna isteri dia bersalah. Bermakna isteri dia curang. Bermakna isteri dia jahat. Itu. Baik. Tuan-tuan nak buat apa kalau tuan-tuan duduk di pihak dia? Kita bagi dia batang cangkul satu. Ni apa ni? Kita pergi luar rumah, peluh jantan keluar cari rezeki nak suap dia nasi, tiba-tiba dekat rumah dia buat durjana dengan lelaki lain. Lelaki yang normal dia buat apa? Kan? Satu hari Nabi tanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad, aku nak tanya engkau. Ni hadis sahih. Kalau kau nampak isteri kau bercakap dengan lelaki lain tanpa tujuan, apa kau buat? Ya Rasulullah, aku akan pukul dia, Rasulullah. Rasulullah kata, tengok punya hebatnya cemburu Sa'ad. Sesungguhnya cemburu aku lebih kuat daripada cemburu Sa'ad. Maknanya kalau Sa'ad pukul, aku tak tahulah apa aku buat pada isteri aku. Kalau aku nampak dia cakap dengan lelaki lain tanpa tujuan. Tapi tengok apa suami dia ni buat. Tengok ya. Bila telah terbukti bahawa isteri dia bersalah, kata suami dia, innahu min kaidakunna, inna kaidakunna azim. Ini biasalah orang perempuan, macam itulah dia. Ibaratnya gitulah, ya. Innahu min kaidakunna, sesungguhnya ini daripada tipu daya orang perempuan. Dia bukan kata tipu daya isteri dia. Kunna tu ialah ganti nama jamak untuk perempuan. Sikit pun dia tak salahkan isteri dia. Bahkan dia kata apa?
Alah, biasalah orang perempuan nafsunya banyak, akalnya sikit. Orang perempuan, dia tak kata engkau ni, dia tak kata isteri dia. Di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan ada queen control. Dia tak berani langsung nak tunjuk atas batang hidung isteri dia, kau ni, ini tipu daya engkau. Dia tak berani. Dia kata apa? Ini tipu daya kaum wanita. Dan sesungguhnya tipu daya kaum wanita ni sangat besar. Ini benda biasa. Ulama tafsir kata apa? Inilah kemuncak dayusnya seorang suami pada isteri dia. Ini dayus. Sikit pun dia tak berani ambil tindakan kepada isteri dia. Ya, sikit pun. Biasanya lelaki yang beriman ketika ni talak jatuh dah. Ya, talak akan jatuh dah. Sebab apa nilainya lagi? Apa nilainya lagi dia berlaku curang depan kita macam ni? Tetapi dia hanya kata apa? Alah, biasalah. Kalau dia kata, Timah, engkau ni jahat orang dia, tipu daya engkau ni dahsyat, itu pun dah okey dah. Ni dia tak berani tunjuk atas batang hidung isteri dia. Dia masih lagi tunjuk kat, alah, orang perempuan, biasalah. Dalam waktu yang sama dia menfitnah wanita-wanita yang lain, termasuk makcik-makcik kita yang belakang tu. Semua orang perempuan macam isteri dia ke? Tak ada lah. Berapa banyak wanita-wanita yang tidak tergoda dengan mana-mana perempuan, walaupun suami dia tu taklah handsome. Dia pergi tengok lelaki handsome, tak ada tergoda, sebab saya dah jadi milik suami saya, untuk suami saya. Jadi lelaki ni dia sanggup fitnah wanita-wanita yang lain, seolah-olah wanita-wanita yang lain macam isteri dia, semata-mata nak menutup kemarahan isteri dia. Ini dia. Dia ni pemimpin besar ni. Mungkin dekat padang kawat semua askar takut dengan dia, tapi balik rumah dia jadi semut, takut dengan bini. Sebab dia ni Imratun Aziz, dia ni menteri yang dihormati di Mesir. Di jabatan dia lah orang yang paling ditakuti. Balik rumah dia jadi arnab. Dekat jabatan dia jadi rimau, balik rumah jadi arnab, takut dengan isteri. Sehingga takut nak beritahu kau salah, tak berani dia. Dia kata apa? Orang perempuan biasalah. Ya, nampak tu? Baik, tuan-tuan tengok lagi. Satu lagi kejahatan suami dia. Yusufu a'rid an hadha. Wahai Yusuf, ya, 29. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Mudah aja. Kau lupakanlah peristiwa ini. Sebab apa dia kata gini? Ulama tafsir kata, sebab dia takut benda ni akan tersebar dekat luar. Kalau tersebar dekat luar, isteri seorang menteri main kayu tiga dengan lelaki lain ketika suami tak ada rumah, maka dia menteri, maka kredibiliti dia akan jatuh. Pemilihan akan datang ni. Pemilihan bahagian akan datang, tak terpilih dia nanti sebagai ketua. Oleh kerana nak jaga dia punya pangkat tu, dia sanggup. Kau lupakanlah peristiwa ini. Mana boleh lupa, ini benda besar ni. Mana boleh lupa, ini benda besar. Isteri awak curang. Dia boleh kata, ya Yusuf, apa kata Yusuf, a'rid an hadha. Itu dia minta Yusuf, kalau boleh tutup mulut Yusuf, kau jangan beritahu orang, lupakan benda ni. Sebab kalau orang luar tahu aku ni menteri tau, nanti orang kata luar rumah bukan hebat, dalam rumah takut bini. Nanti orang tak pilih aku jadi menteri lagi. Kau senyap-senyap. Dia pertahankan punya sayang kepada pangkat dia, sampai dia jadi lelaki dayus dalam rumah. Ya, kemudian dia pergi jumpa isteri dia. Ni apa dia kata kat isteri dia? Wastaghfiri li dzambiki. Wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, kerana engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Tu je. Itu je dia mampu sebut kat isteri dia. Para ulama tafsir kata sepatutnya dia kena buat lebih daripada itu lagi. Sebab apa? Sebab bila isteri dia main kayu tiga dengan lelaki lain, dia telah menjatuhkan maruah suami. Ini masalah maruah saya. Sepatutnya dia kena buat lebih daripada itu lagi. Bukan sekadar yang kau istighfar pada Allah, lain kali jangan buat lagi tau. Itu je. Ya. Tuan, ini penyakit dayus ni kalau berlega kepada manusia di akhir zaman, habislah kita. Dayus pada isteri, dayus pada orang jahat, dayus kepada orang pencenayah, dayus kepada ahli maksiat, habislah kita. Tak berani nak tegur. Ya, ini contoh Allah Ta'ala tunjuk orang yang dayus di hadapan kejahatan.
Tuan-tuan, agak-agaknya lah, selepas perempuan ni kena tangkap, agak-agaknya dia bertobat tak? Tak bertobat. Tak bertobat. Sikit lagi. Dah panas sangat ni. Sekejap ya. Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ayat 30 ni ayat yang menunjukkan kerosakan masyarakat dalam ketika Nabi Yusuf itu. Tengok ya. Ayat 30, dan perempuan-perempuan di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Tuan-tuan tahu tak? Ayat 30 ni menunjukkan bahawa masyarakat Nabi Yusuf tu masyarakat yang dah punah habis akhlak dia. Sebab apa? Isteri-isteri menteri, perempuan yang goda Nabi Yusuf ni ialah isteri menteri. Kemudian di kalangan mereka ada isteri-isteri menteri yang lain, orang-orang kaya yang lain yang berpangkat. Apa kata dia? Tak patutlah. Ada ke dia isteri menteri pergi goda budak? Budak tu hamba di rumah dia. Kata, salah tu, innahu fi dhalalim mubin. Perempuan ni dalam kesesatan nyata. Sepatutnya apa? Dia godalah orang yang setaraf dengan dia. Kalau dia Datin Sri, kau godalah seri-seri yang lain. Ini pergi goda lelaki hamba di rumah dia. Sesungguhnya perempuan itu berada dalam kesesatan yang nyata. Rosak tak ni? Masyarakat yang beriman, tak kira siapa, awak dah isteri orang, apa pasal nak goda lelaki lain pula? Tapi masyarakat ini rosak. Isteri orang kalau goda hamba lelaki dia, ini tak bagus. Tapi kalau dia goda lelaki lain, ini bagus. Ini kerosakan masyarakat ya. Benar dan palsu itu, maksiat dan kebaikan itu ditafsirkan oleh otak mereka, bukan mengikut apa yang Allah Ta'ala kata. Makna jiwa mereka dah mati ni. Seorang isteri orang goda lelaki lain, masyarakat boleh kata kalau goda dia punya hamba itu tak elok, tapi kalau goda lelaki lain itu bagus. Bayangkan tuan, kerosakan masyarakat ini. Ya, jadi menunjukkan bahawa masyarakat dia boleh jadi rosak sampai ke peringkat ini. Saya takut juga bila dewasa ini ada orang kata apa? Tak apa ambil rasuah. Kalau orang kita Melayu ambil rasuah tak apa, paling tidak bila dia kaya dia keluar zakat. Ya Rabbi, kerosakan masyarakat. Kesalahan adalah kesalahan, dosa adalah dosa. Mana boleh takwil lagi? Ini kesalahan dan keburukan masyarakat Nabi Yusuf. Lalu perempuan tadi apa? Dia kata apa? Datin Sri, ibarat gitulah ya. Ini dulu punya cerita. Wahai Datin Sri, kamu jangan sedap kata saya ni tak betul ya. Baik, datang rumah saya. Dia pun panggil isteri-isteri menteri dia datang rumah dia. Datang rumah dia. Dia baginya buah-buahan, bagi pisau, okey. Awak kata saya tak betul ya? Okey. Dia pun panggil, bila panggil dia suruh engkau keluar dekat depan mereka, engkau lalu. Bila lalu tuan-tuan, perempuan-perempuan tadi pegang pisau nak potong apple. Dia nampak Nabi Yusuf, dia tengok, Masya Allah, ini bukan manusia, dia malaikat lah. Bila malaikat tu, kecantikan Nabi Yusuf tu telah membius diri dia, sehingga dia potong jari dia tak rasa sakit. Hoi, pisau kena jari balik, cuba tuan-tuan. Dia tak rasa sakit. Nampak tak? Keasyikan seseorang kepada dosa kadang-kadang menyebabkan dia tak rasa sakit. Nampak tu? Nak ceritanya, mereka telah menyamakan Nabi Yusuf dengan malaikat. Ni ayat dia. Sikit lagi. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarkanlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sedar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jadi, mengapa isteri menteri ni panggil kawan-kawan dia datang? Nak buktikan bahawa aku ni
goda Yusuf tu, aku tak bersalah, tapi cara aku buat ni betul. Sebab apa? Sebab kamu tengok dia pun, kamu potong jari, kamu tak terasa kan? Kamu duduk dengan dia baru sehari, aku ni bertahun-tahun duduk serumah dengan dia tau. Apa aku rasa? Dia dah salah, tapi dia cuba nak tegakkan benang yang basah lagi. Tengok ya. Saya baca yang Melayu je lah. Dan isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, kerana aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Kata isteri menteri tadi, kamu dah tengok kan kecantikan dia kan? Dah. Aku ni gila bayang bertahun-tahun tu. Jadi aku akan terus menggoda dia. Tengok, aku akan terus menggoda dia. Dan kalau dia tolak juga, aku tak ada pilihan lain, sama ada akan penjarakan dia ataupun dia terima permintaan aku. Nampak tuan-tuan? Sampai peringkat nak penjarakan Nabi Yusuf kerana Nabi Yusuf tak nak terima dia. Ini kejahatan masyarakat pada waktu itu, ya. Jadi banyak lagi yang kita nak ceritakan daripada kisah ni, banyak lagi pengajarannya. Namun begitu dah pukul 9, eloklah kita stop dulu. Nanti kita sambung lagi bulan depan insya-Allah, ya. Jadi itu sajalah tuan-tuan. Balik nanti harap tuan-tuan dapat baca surah Yusuf ni, ya, untuk kita dapat mendalami dengan lebih baik lagi cerita-cerita yang Allah Taala ceritakan kepada kita dalam surah Yusuf ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.